kan, jadi kita sempat untuk buat kelas ya. Tak apa, malam ni cikgu program macam biasa, alhamdulillah lah. Ya, jadi cikgu kita akan berfokus cikgu akan banyak keluarkan soalan-soalan pembiasaan PT3 kita akan bincang sama-sama 9. Okey, walaupun PT3 tak ada, tapi kamu jangan anggap bahasa Melayu ni tak perlu belajar lah. Sebab kalau pelajar tak belajar, dia akan menghadapi masalah masa tingkatan 4 nanti Sebab masa tingkatan 3 ni kamu kena belajar tata bahasa. Tata bahasa ni penting bagi pelajar yang menguasai tata bahasa. Dia boleh jawab punya nama, kata kerja, kata adjektif apa kata nanti untuk jawab soalan untuk tata bahasa. Okey, kamu kena tahu bahagian tu. Jadi kebanyakan pelajar dari tiga banyak kan dia ambil sikap sambil libur, tak payah belajar. Jadi bila masuk tingkatan 4, bila cikgu sebut kata nama habitat, dia kena buat sebab apa? Sebab masa tingkatan 3 tu dia belajar sambil libur. Jadi ni menghadapi masalah masa tingkatan 4 nanti Sebab tingkatan 3 ni bagi cikgu, itu yang kamu tahu itu semua ialah basic je tapi kalau kamu menguasai hukum tata bahasa, bila masuk tingkatan 4, kamu ada morfologi, sintaksis lepas tu ada penyuntingan. Penyuntingan tu macam kesalahan ejaan, tata bahasa, istilah penyuntingan kan. Jadi pentinglah kamu menguasai hukum tata bahasa. Okey, cikgu nak present. Kita tengok yang ni dulu. Kamu tengok yang Kedah, tengok Kedah ni. Okey. Ini ialah soalan yang dalam bentuk struktur ni. Sekejap. Selalu lupa Okey, jadi soalan ni cikgu minta kalau boleh kita sama-sama jawab. Sama-sama jawab. Sebab bila kamu jawab, kamu ujilah diri kamu kan. Sama ada kamu faham atau tak faham kalau tak faham, kita tegakkan lah. Tetap bahasa Okey, bahagian A 25 markah. Soalan nombor 1. Okey, cari satu kesalahan bahasa Okey, nombor 1. Nombor 1, Zurina boleh masak nasi ayam dengan baiknya selepas mengikuti program masakan itu. Okey, kau betul kan? Baiknya. Apa dia? Baiknya. Bukan. Salah tu. Apa jawapannya? Bukan baiknya Boleh ni salah. Boleh Boleh maksudnya kita minta izin sebab tu Zurina dapat. Dapat maknanya mampu Boleh maksudnya kita minta izin tu Zurina boleh mengikuti program motivasi itu setelah mendapat kebenaran daripada ibunya. Nampak boleh kan? Tapi tak dapat, contohnya pihak polis dapat menangkap bomba tersebut. Maksudnya dia mampulah kan? Itu beza boleh dan dapat Okay, faham tak? Faham ke tak? Ada respon dah? Faham Okey, faham. Faham. Macam itulah, nak tengok faham. Nanti kat cikgu kamu tak faham. Okey, nombor 2 pula. Nombor 2 apa jawapan dia? Apa kesalahan dia? Kita buka soalan. Apa dia punya kesalahan soalan ayat dan soalan nombor 2? Okey. Betul kan? Prajurit tersebut itu menceritakan tentang pengalamannya menentang segerombolan komunis di dalam hutan. Okey, apa yang salah? Menceritakan tentang. Menceritakan tentang. Kenapa salah menceritakan tentang? Kenapa? Itu nak tahu. Ada 2 frasa sendi. Kata menceritakan apa? Menceritakan ialah kata kerja transitif Jadi mengikut hukum tata bahasa, apabila ada kata kerja transitif, dia terus pada objek. Jadi maksudnya menceritakan pengalamannya. Tentang ni tak payah. Kata kerja transitif. Tapi kalau katakan bercerita. Kalau bercerita mesti ada tentang. Itu bezalah menceritakan pengalamannya. Jadi tak perlu ada kata sendiri tentang
Okey, bagus. Okey, soalan nombor 3 pula. Nombor 3. Cuba betulkan. Nombor 3. Apa yang salah? Baru-baru. Salah. Bukan tu. Bukan. Lagi sekali. Bukan salah. Tiga masalah. Ada satu kesalahan kat situ. Apa yang salah? Dari. Apa dia? Dari. Dari itulah. Dari menunjukkan arah masih sempat. Dari pipinya betul lah tu. Atau daripada pula. Apa yang salah? D. D salah. Kenapa D salah? Sepatutnya dia pada peringkat. Pada peringkat dunia, bukan di peringkat dunia. Pada peringkat dunia, di menunjukkan di mana? Di dalam, di atas, di bawah. Bukan tempat lah, arah kan? Arah atas, arah bawah. Okey, soalan nombor 4. Nombor 4, cuba betulkan. Mana yang salah? Tiba. Tiba. Bukan. Apa salah? Cuba pelajar lelaki pula, senyap dia. Apa salah? Apa salah? Bahasa istana kat situ mesti ada guna bahasa istana. Mana yang ayat yang tak sesuai? Kena tukar pada bahasa istana. Ini sultan ni. Sultan. Kena guna bahasa istana. Mana perkataan yang sepatutnya digunakan bahasa istana? Keberangkatan Bukan. Jurucara ke? Bukan. Juruacara ke? Bukan. Jurucara tu kan nak tukar bahasa istana pula. keputeraan. Bukan. Bersempena. Mana yang salah? Bersempena. Bukan. Mana? Bahasa istana. Itulah jamuan. Majlis santapan. Ke majlis santapan, bukan jamuan. Jamuan ni orang biasa. Cikgu nak pergi ke majlis jamuan. Cikgu lah kan. Ayah kamu nak pergi ke majlis jamuan. Apa jamuan apa je lah. Tapi raja ke majlis santapan. Bukannya jamuan Okey. Jadi kat sini kamu tengok kamu dah belajar Yang pertama tadi penggunaan apa? Boleh dengan dapat. Boleh maksudnya minta izin. Dapat maksudnya mampu. Yang kedua, penggunaan kata kerja transitif. Jadi bila ada kata kerja transitif, dia tak perlu ada kata sendi terus pada objek. Yang ketiga, penggunaan kata sendi dengan pada. Pada peringkat. Bukan di menunjukkan arah di atas, di bawah, di dalam. Okey. Yang keempat ialah penggunaan bahasa istana. Bahasa istana ni jamuan tukar kepada santapan Okey, tengok pula soalan seterusnya. Satu kesalahan ejaan. Okey, nombor 1 apa salah ejaan? Perabot, cikgu. Perabot salah. Sepatutnya P-E-R-A-B-O-T. B-O-T perabot. Pandai. Okey, nombor 2. Apa yang salah ejaannya? Restoran. Restoran pandai Pagi N. Nombor 3. Salah ejaan. Mana yang salah ejaan? Berurus niaga. Apa dia? Berurus niaga. Apa? Berurus niaga. Berurus niaga. Betulnya dia betulnya dia jauh. Jarak. Pisahkan. Berurus niaga kena pisahkan. Itu salah ejaan jadi salah ejaan kamu tengok ni. Ni jam betul, ni jam betul tu. Maksud ni lah kena pisahkan. Itu jadi tim senang nak jawab.
3 soalan 3 markah. Okey, tengok pula yang di bawah pula. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Ini pun cikgu masih ada ajar. Okey, siapa nak cuba jawab? Kalau tak boleh jawab, cikgu akan tegakkan balik semula. Cuba dulu. Dalam talian cikgu ramai ni, ada 7-8 orang ni. Cuba. Kami akan menyertai pertandingan maraton anjuran kelab AKC itu. Okey, kat sini mana perbuatan? Mana kata kerja? Menyertai. Menyertai. Mana objek? Marathon. Kau ni. Ya, objek mesti selepas perbuatan. Jadi kat situ objek ialah pertandingan lah kan. Pertandingan maraton kan. Dia telah di situ. Okey. Kami kata ganti nama di yang utama. Tak boleh ada di dengan boleh bila kamu sama jadikan dia sebagai ayat pasif. Jawab. Ya. So, pertandingan? Pertandingan maraton anjuran kelab rekreasi itu akan kami sertai. Bagus ya. Pertandingan maraton anjuran kelab di situ akan kami sertai. Okey, sekarang nombor 2 pula. Siapa nak cuba? Murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik itu dibantu oleh Cikgu Syira. Dalam mata pelajaran matematik itu ada itu tak ada betul balik semula. Okey. Murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik dibantu oleh Cikgu Syira. Ya Allah, tertinggal lagi satu hubung, lagi sekali. Okey. Murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik selalu dibantu oleh. Jangan tertinggal ya. Kamu satu patah perkataan kamu tertinggal, salah. Mesti ada selalu. Selalu jangan buat kamu buang. Selalu dibantu oleh ya. Okey, nombor 3 pula. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Yang tak pernah cuba, sila cuba. Okey, apa jawapan dia? Ya. Mereka mengisi buah pendaftaran sebelum masuk ke dalam dewan. Okey, siapa nak cuba? Ada tak? Cepatlah sebab cikgu nak ajar banyak benda ni. Nak cuba boleh cikgu? Cubalah, tak apa cakap je. Se- Sebelum masuk ke dewan. Kan, salah tu. Lagi sekali, kan kita kata kerja mengisi. Selepas kata kerja ialah objek. Objek ialah borang lah. So, borang pendaftaran. Borang pendaftaran diisi. Borang Mereka pendaftaran, apa dia? Diisi oleh mereka sebelum masuk ke dalam dewan. dewan. Borang pendaftaran diisi oleh mereka sebelum masuk ke dalam dewan. Okey, yang belakang di keterangan. Okey, nombor 4, siapa nak cuba? Ibu menjahitkan adik sepasang baju kurung untuk dipakai pada hari raya. Okey, kat sini dia perbuatan ialah menjahitkan. Okey, cuba jawab. Siapa nak jawab? Kalau kamu silap jawab, adik kamu mati. Sian adik kan. Adik kecil dah kena jahit. Cepat. Tadi tak? Okey, sini objek dia apa? Dia objek, dia ada objek penyawa dengan objek tidak penyawa. Sini objek penyawa. Objek penyawa dia apa? Menjahitkan. Objek penyawa adik. So adik. Adik? Boleh tak adik dijahiti ibu? Boleh tak? Kalau adik dijahiti ibu, maknanya apa? Adik kamu kena jahit. Matilah adik kau. Tak. So adik apa? Adik? Sambung-sambung. Adik di apa? Adik dijahitkan oleh ibu.
sepasang baju kurung untuk pakai pada hari raya. Adik dijahitkan oleh ibu, bukan adik dijahiti ibu. Kalau adik dijahiti ibu, adik kena jahit. Faham tau? Kena faham betul nombor 5 pula. Abang membeli seutas rantai emas untuk ibu. Okey, cuba tukar. Seutas rantai emas dibeli oleh abang untuk ibu. Pandai Seutas rantai emas dibeli oleh abang untuk ibu. Bagus boleh pun jika ni masuk dekat sini masih lagi kamu ada yang pelajar boleh jawab dengan baik, ada pelajar yang masih lagi kurang dapat jawab. Jadi ayat basic, ayat aktif dan basic kamu kena ingat Yang pertama sekali, kalau kamu tengok dari sini, kamu tengok dia punya kata kerja. Kata kerja sini ialah menyertai. Objek ialah pertandingan. Mesti selepas kata kerja. Jadi pertandingan maraton Najwa Kelab UKC itu akan kami sertai. Akan kami sertai. Okey. Yang nombor 2 pula, kamu tengok ni. Ini kata-kata nama dia ketiga. Yang ni kata-kata nama dia pertama. Jadi kata-kata nama dia pertama yang cikgu ajar dulu ialah akronim ialah SABPHK kelas 2. Saya, aku, beta, batik, hamba, kami, kita. Kata kuncinya ialah S, saya, A, aku, B, beta, T, batik, H, hamba, K dengan K ialah kami dengan kita. Itu kata-kata nama dia. Pertama, tak boleh ada D dengan oleh bila ditukarkan kepada ayat pasif. Jadi dekat sini, akan kami sertai lah pertandingan maraton Najwa Kelab di situ akan kami sertai. Yang nombor 2 ni pula, cikgu sirah ni nenek ke mak ke kakak apa kata-kata nama dia ketiga, mesti ada imbuhan D dengan oleh. D dengan oleh. Jadi, membantu ialah kata kerja transitif, murid ialah objek. So, murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik selalu dibantu oleh cikgu sirah. Nombor 3, mereka ialah kata-kata nama di yang ketiga. Kata-kata nama di ketiga ialah berceritakan tentang perihal orang lain. Dia, nya, beliau, baginda, mereka. Termasuklah nenek ke pakcik ke apa-apa je lah. Bisa ada di dengan oleh. Jadi dekat sini, dia punya kata kerja ialah mengisi, borang ni ialah objek. So, borang pendaftaran diisi oleh mereka sebelum masuk ke dalam dewan. Yang nombor 4 ni tadi kamu semua pelajar tak jawab. Nombor 4 ni, adik ialah objek bernyawa. Jadi, objek sama ada objek. Objek yang tak bernyawa, ini ialah objek bernyawa. Objek yang objek tak bernyawa, contohnya batu, jam, kan? Okey, ini objek bernyawa. Macam biasa juga, adik dijahitkan oleh ibu sepasang baju kurung untuk dipakai pada hari raya. Yang nombor 5, abang. Abang kata-kata nama dia ketiga. Membeli ialah kata kerja, seutas rantai emas ialah dia punya objek. So, seutas rantai emas dibeli oleh abang untuk ibu. Jadi kalau kamu nampak untuk ni lah keterangan belakang jadi kamu kena faham dalam ayat tersebut bila kamu tukarkan dia ada apa? Dia ada objek apa ni mula sekali kamu letak ke depan, dia objek, kata hukum, kata nama, kata kerja lah sekali lah kata keterangan. Ini keterangan lah Okey, tengok yang bawah pula. Benda lah budak ni. Okey, berdasarkan situasi dalam gambar, tulis 2 peribahasa yang sesuai. Cepat. Siapa ni? Ada gambar nampak budak ni buat apa lah. Kau ni dia nak masuk universiti kan? Macam kamu nak masuk universiti kan? Dia buat apa ni? Dia buat kumpulan ni apa ni? Dia nak 2 peribahasa je. Cepat. Siapa yang sesuai? Budak rajin belajar. Apa tu? Kalau budak rajin belajar, apa sebelum peribahasa dia? Ulat apa? Ulat daun? Ulat apa? Ulat buku. Ulat buku.
Budak rajin baca, ulat buku. Maksudnya dia belajar pagi. Kalau mungkin kat sekolah kamu ada budak yang ulat buku. Bangsa semua dia kan. Dia belajar. Dia, kat sekolah cikgu ada seorang budak Cina kan. Dia waktu rehat dia tak tahu rehat. Dia belajar. Ya, cikgu risau. Kau dah makan ke belum? Namanya si Ong kan. Ong, kau tak makan ke? Ada yang buat bekal. Saya nak belajar lah cikgu. Cina. Saya buat kadang heran. Ya. Dia cerita dia tinggi kan. Dia belajar. Tapi budak dia memang top kan. Selalu exam selalu dapat nombor 1. Sebab dia budak buku kan. Lagi satu lagi apa? Pertama lah buku apa? Usaha apa? Tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Kamu nak masuk universiti ni dah pakai ni kan? Kopi ni kan? Kena belajar. Kena rajin belajar. Tak boleh tiba-tiba masuk universiti tau. Kalau tidur universiti pelik kan. Kena orang yang berjaya kena belajar bersungguh-sungguh. Nak berjaya bukannya senang. Korbankan masa tidur, korbankan masa makan, korbankan masa main. Banyak melakukan banyak pengorbanan. Berjaya. Macam terlepas ada budak dapat SPM dapat sebagainya. Bila cikgu cak tanya, budak tu nangis tak pentas. Kata kenapa? Nangis. Kata dia terkenalkan mak dia berikan. Kata kenapa? Lepas tu dia cakap penat je belajar. Saya memang penat je. Alhamdulillah lah saya berjaya. Nampak? Budak lepas kuliah dia. Memang penat. Bila duduk masa cikgu ajar dia profile, bila cikgu tanya dia, dia cakap apa tau? Cikgu masa dah tak cukup. Padahal masa tu bulan 5. Dia kata masa tak cukup. Masa dia kata banyak benda dia kena baca. Macam budak pandai tau. Bulan Mei cikgu tanya dia, lepas, dia cakap apa? Cikgu masa tak cukup. Kalau cikgu banyak benda, saya kena baca, kena bawa pulang kaji. Dia maksudnya dia buat lagi banyak. Bila cikgu masuk kelas yang ujung-ujung, budak ni asyik main dia kenapa tak belajar? Alah, relax lah cikgu. Cikgu bawa bulan Mei, panjang lagi. Nampak? Ada perbezaan kan? Budak pandai, tak cukup masa. Budak yang tak pandai, bagi mereka masa panjang lagi. Macam sekarang panjang celik, dah kamu masuk tingkatan 4. Betul tak? Dia masih 11. Ke depan, bila bulan 1 dia masuk form 4. Jadi kamu kena bersedia lah dari segi mental Okey, macam ni pula. Ni apa ni? Ni apa? Ayat sini kan? Apa ni? Soalan ni. Soalan. Apa kecapan anak Isyak ni? Jadi ni senang cikgu tak nampak. Ni cikgu nak masuk perkataan yang ni hebat ni. Pada pendapat anda, apakah cara yang sesuai lakukan oleh bapa untuk mendidik anak-anak atau biaya kehidupan? Okey, cepat. Tak jawab. Pada pendapat anda, apa dia? Disiplin dengan masa. Disiplin diri dengan masa. Yelah, cuba kamu jawab. Cikgu tak nak macam point. Jawab. Pada pendapat saya, antara cara yang sesuai dilakukan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar berjaya dalam pelajaran ialah ibu bapa hendaklah apa? Dalam mendidik anak-anak, hendaklah apa? Ibu bapa hendaklah apa? Macam ni. Ibu bapa hendaklah mendisiplinkan anak-anak dengan apa? Dengan menggunakan masa dengan betul. Boleh tak? Boleh. Disiplin je. Masa tidur, masa makan, masa main. Yang kedua apa? Ibu bapa juga hendaklah apa? Menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak agar anak-anaknya mencontohi apa? Tingkah laku yang positif untuk berjaya dalam pelajaran. Contohnya membaca lah kan. Itu maksudnya kamu letaklah kata umum supaya okey Itu soalan kebat. Soalan kebat mesti ada kata umum supaya. Ini saya nasihat. Soalan kebat pula. Pada pendapat anda, apakah kepentingan ilmu dalam kehidupan seseorang? Apa kepentingan dia? Kenapa ilmu sangat penting? Sila buka. Kenapa ilmu sangat penting? Dapat membantu dalam hidup harian. Dapat membantu dalam
kehidupan harian. Lagi apa lagi? Kenapa ini masalah penting? Kamu kena letakkan tu. Maksudnya kamu kena kata kehidupan harian macam mana? Kamu yang harian apa dia? Pada pendapat saya, kepentingan ilmu antara kepentingan ilmu dari kehidupan seseorang ialah kita dapat menggunakan ilmu itu untuk berjaya dalam perniagaan. Yang pertama. Selain itu, kejayaan menuntut ilmu juga membolehkan kita melanjutkan pelajaran ke universiti. Dapat? Boleh tak? Boleh? Jadi maksudnya bila kamu jawab, mesti ada sikit lah. Jangan buat singkat-singkat kerana kamu apa dia? Boleh ulang balik tak jawapan tak? Okey. Pada pendapat saya, antara kepentingan ilmu dalam kehidupan seseorang ialah kita dapat menggunakannya untuk berjaya dalam perniagaan. Kita dapat menggunakannya untuk berjaya dalam perniagaan. Maksudnya kalau kata kamu buat bisnes kan, kalau tak ada ilmu memang tak boleh berniaga kan. Nak jual pun tak pandai, nak kira pun tak pandai. Dia bagi RM10, kamu pulang balik RM20. Macam tu kan. Kena ada ilmu matematik, ilmu marketing dan sebagainya. Selain itu, sama lagi. Okey, selain itu, kita juga dapat menggunakan ilmu itu untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Kita juga dapat menggunakan ilmu itu untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Maksudnya bila ada ilmu, kita dapat masuk universiti. Kalau tak ada ilmu, mana nak masuk? Ada tak budak gagal masuk U? Mana ada kan? Jadi ilmu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Okey, akhir sekali, kalau Pak Makar kalau boleh buat TPC akhir sekali, akhir sekali, kita juga mampu mengelakkan diri. Kita juga mampu mengelakkan diri daripada terjebak. Mampu mengelakkan diri daripada terjebak dalam kes penipuan. Kita juga mampu mengelakkan diri daripada terjebak dalam kes penipuan penipuan sindiket cyber. Penipuan sindiket cyber. Sekarang sindiket cyber banyak. Ada scam, macam-macam scam. Jadi bila kita ilmu, kita ini dia tulis wajah lelaki tu handsome. Tapi kita dah tahu kan, dia bukan lelaki sebenar. Wajah dia bertoping kan. Orang Afrika, dia bertoping kan. Orang Mak Saleh yang handsome. Banyak yang sekarang ni yang dalam cyber kan. Love scam lah. Belian menjana keuntungan lah. Macam-macam itu semua. Bila ada ilmu, kita tak mudah kena tipu. Bila tak ada ilmu, kita mudah tertipu. Contohnya nak beli barang, kena tipu. Lepas tu nak pergi tempat orang pun kena tipu. Mudah diperdayakan. Terutama kalau katakan kita tak tahu apa-apa. Jadi kita dah ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu marketing ilmu pemasaran. Ini bagian novel. Jadi pula ada apa lagi? Tak ada kan? Ini siapa? Ini ulasan dia. Tak payahlah ulasan ni. Saya boleh ini apa ni? Ingat. Ini panjang. Tak boleh buat dia kan? Kita tengok ni. Okay, nampak Kita buat sama-sama. Okey, yang ni pula dalam bentuk objektif. Nombor satu apa jawapan dia? Apabila terkenang. Bagus. Cikgu nak uji
Okey, nombor 2 apa jawapan dia? Kedua, Mencandat sotong. mencandat sotong. Bukannya memancing ya. Adik-beradik cikgu, boleh tak kita buat pertandingan menyawur sotong? AP atau menyawur sotong. Mencandat sotong. Mana ada pertandingan menyawur sotong? Menyawur kita sawur ikan. Kan? Ikan. Okey, nombor 3. Berkenan. Apa dia? Berkenan. Berkenan. Apa maksud berkenan? Dia interested. Kau ni. Berkenan maksudnya bersetuju lah. Itu bahasa istana kan. Oh. Okey, nombor 4. Setangkai. Secekak. Kau ni. Kau. Mana cekak? Jari kau saya cekak. Mana cekak? Siapa? Seikat. Seikat. Seikat ada banyak petai ataupun sepapan petai boleh juga Okey, nombor 5. Riau rendah. Riau rendah. Bagus ya. 4 sekali. Nombor 6. Akan nasi anaknya hilang sejak kuih lepas. Apa dia? Bahasa apa? Berasa risau. Bahasa risau. Bagus kamu Takkan pula bosankan pula. Okey, nombor 7. Dengan. Dengan. Terhibur oleh. Bukan dengan salah tu. Terhibur dengan oleh. Bukan terhibur dengan. Terhibur oleh gunaan ayat pasif. Terhibur mesti oleh. Okey, itu ialah soalan objektif ABCD biasanya budak-budak tembak-tembak. Sekolah cikgu pun dulu kan masa ada PK3. Bila objektif budak tembak-tembak. Masa tembak kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Itu dia nasib baik. Kadang-kadang betul juga dia tembak-tembak. Tapi kalau kamu tu hukum tak ada masalah Okey, tapi tingkatan 4 minta maaf objektif tak ada soalan objektif tak ada tingkatan 4. Soalan struktur pun tak ada tingkatan 4. Lebih kepada soalan dia lah. Soalan ni dia boleh beri soalan struktur yang tadi tu kan. Kamu kena isikan morfologi, nyatakan apa kata adjektif, bina ayat. Contohnya kalau soalan sintaksis dia suruh kamu tukarkan. Tukar ketika guna kata tanya kan. Lepas tu mana sakit, mana terikat. Nyatakan IPSS rosang. Itu soalan sintaksis Okey, tengok soalan nombor 8. Nombor 8. Ada kesalahan tak? Ada majalah-majalah telah menunjukkan sesuatu itu banyak. Siapa yang salah? Bertimbun-timbun. Apalah. Yang salah apa? Kalau bertimbun-timbun salah, so majalah-majalah yang bertimbun. Adakah majalah-majalah yang bertimbun? Majalah yang bertimbun-timbun. Majalah tu salah. Faham? Mana boleh majalah-majalah? Majalah yang bertimbun-timbun maksud tunjukkan majalah tu banyak. Bila digandakan dia punya kata kerja jadi kata nama tak boleh digandakan. Faham? Boleh macam ni. Faham tak? Contoh macam ni kan. Okey, meja itu besar-besar belaka. Betul ke salah? Katanya meja itu besar-besar belaka. Bila meja itu besar-besar belaka, maksudnya meja tu banyak. Besar-besar kata sifat menunjukkan kata jamak tu kata nama. Betul tak? Okey boleh lah tu. Okey, nombor 9. Siapa nak baca? Nak betulkan balik. Ada kesalahan tak? Tiada kesalahan. Tak ada. Tiada kesalahan. Salah. Ada kesalahan. Ada kesalahan tak? Ada tak?
Jawapan dia memang betul lah. Tiada kesalahan. Dia nak uji dia. Kenapa tiada kesalahan? Boleh tak sangat anda sekali? Boleh. Kenapa boleh? Sangat ni apa? Sangat ni apa? Sangat ialah kata penguat. Kata penguat bebas. Amat, sangat dengan sungguh ialah kata penguat bebas, boleh di hadapan ataupun di belakang. Contohnya sangat cantik. Sangat cantik, cantik sangat. Sangat baik, baik sangat. Amat cantik, cantik amat. Boleh depan, boleh belakang. Dan boleh digunakan dengan kata sekali. Yang tak boleh guna ialah bila ada dibuat ter. Sangat anda sekali. Salah. Ter menunjukkan paling ya. Boleh ya? Boleh lagi. Okey, nombor 10. Nombor 10. Ada kesalahan? Tiada. Tiada. Ada kesalahan. Mana yang salah? Tengok betul-betul. Mana yang salah? Yang salah apa? Inilah. Mana boleh di tempat kita dapatkan. Masalah di tempat kerja. Di dengan tempat kerja. Jarak. Ya, ingat bila baca arti kalit, gemak, mencampur aduk masalah di tempat ini salah ni. Itu sebab jangan terlalu gopoh bila membaca, tengok betul-betul setiap patah kata. Jangan pakai tembak je tembak-tembak kena diri pula. Okey. Okey, nombor 11. Ini sumpah lah, cikgu memang tiada kesalahan. Tiada kesalahan. Setelah akan mereka Biyu dan Ganesh mengaku salah lalu saling memaafi. Betul. There you go. Nombor 12. Tergila-gila. Tergila-gila. Apa maksud tergila-gila? Apa makna tergila-gila? Tergila maksudnya obses. Tergila maksudnya obses. Kan? Dia kemaru. Nak mendapatkan handset. Okay? Jadi pada masa kini. Pada masa kini. Bukan pada masa kini. Itu salah kini seperti ini ya. Okey, soalan 13. Tiada kesalahan. Ada kesalahan tak? Tiada. Ada. Mana boleh tak ada? Kalau tak Demi. Demi cikgu. Kenapa salah demi? Sebab dah demi ada untuk. Demi ni untuk apa? Ialah kata sendi. Kata sendi tak boleh digunakan bersama-sama. Jadi sepatutnya pasukan sukarela itu akan lepas ke Gaza demi membantu. Bukan demi untuk membantu. Pilih salah satu. Untuk membantu boleh, demi membantu pun boleh. Tak ada masalah ya. Okey, 14 pula. Tolong Wadi. 14. Tolong Wadi. Penggunaan apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah ialah ni, bertahun. Kata bilangan guna satunya bertahun apa? Bertahun? Bertahun apa? Tahun-tahun. Bertahun-tahun. Bukan bertahun lah. Setelah bertahun-tahun. Sini salah jadi kamu kena banyak buat latihan lah. Kena nak peksa ni kan. Jadi biasanya soalan perpiksaan, itu malam kamu. Perpiksaan akhir tahun kamu, dia ada soalan macam ni. Jadi mana ni? Ni kat sini. Ni. Dia ada betul soalan macam ni. Okey. Dia ada soalan macam ni. Soalan struktur macam ni. Dan ada juga soalan macam ni.
Dia campur-campur jadi kamu kena banyak buat latihan supaya kamu boleh bersedia masa peperiksaan akan datang ni pula ni lah. Ini pun sama juga. Ini untuk yang pakai kasar, cikgu rasa kamu pandai kan. Sebab dia buat kasar cuma cikgu nak terangkan sikit. Kasar ni okey. Tulis sebuah kasar dan cara berjemaah cermat. Okey. Dia punya mula-mula kamu mula dengan apa? Kata apa? Dia jawab isi. Boleh tak? Dewasa ini. Boleh tak? Kata kamu jawab apa? Cara-cara berjemaah cermat. Cara-cara berjemaah cermat termasuklah isi pertama. Selain itu isi kedua. Seterusnya isi ketiga. Selanjutnya isi keempat. Kan? Lepas tu dia sampai isi kelima. Lepas tu last sekali apa yang telah nak. Jadi edit bisa dinamisi dapat makan penuh. Faham tak? Jangan ada pengenalan, jangan ada penutup, terus masuk dalam satu perenggan saja. Faham ke tak faham? Jangan letak kesimpulan. Kesimpulannya, apalah berjemaah cermat, kat mana lah budak ni belajar ada kesimpulannya pula. Lepas tu ayat pertama, dewasa ni, apalah berjemaah cermat boleh lakukan oleh semua orang. Salah tu. Cuba masuk isi. Cara je cermat. Masuklah isi pertama apa. Selain itu, seterusnya, selanjutnya. Itu cara bagaimana nak jawab soalan ringkasan Ada soalan tak? Tak ada Panjangnya hendaklah tidak melebihi 80 perkataan Ini senang, tidak susah. Biasa budak sekolah. Okey. Ini pula, inilah ulasan. Pula apa? Ulasan okey, inilah caranya bangsanya. Tapi kalau ulasan, kalau kamu nak buat ulasan, berdasarkan isi ini, kamu bisa nyatakan ayat topik, ayat contoh. Ayat topik ataupun ayat huraian. Ulasan kan? Bila buat ulasan, maknanya pastikan bila kamu jawab tu, jangan pula buat ulasan tu, kamu ada pula dia punya tu lah, ayat kesimpulan, beripik kan? Dia mesti ulasan tu, dia punya pengenalannya faedah-faedah dalam sembilan. Mesti ada isi yang tersirat. Graf di atas menunjukkan faedah-faedah amalan baca. Okey. Antara faedahnya ialah kita dapat mengisikan masa lapang dengan apa? Dengan baca buku-buku apa? Bahan bacaan ilmiah seperti novel, cerpen dan sebagainya. Okey. Selain itu, amalan baca juga dapat apa? Dapat apa? Dapat juga ialah membentuk individu yang berilmu pengetahuan. Hal ini kerana apabila baca kita mampu mempelajari pelbagai ilmu sains, matematik, sejarah dan sebagainya. Okey, kesannya kita akan jadi cemerlang pada masa depan. Itu dia punya itu kan. Jadi kamu letaklah dia punya ayat kesimpulan. Kesimpulannya amalan baca hendaklah dilakukan supaya menjadi generasi yang berguna pada masa depan. Faham tak? Faham ke tak? Ulasan okey. Ni bahagian D Kita bahagian D lah. Ni surat kan. Jadi buat surat dia macam ni lah, cikgu bagi contoh sikit sebelum ambil kelas ni. Cikgu bagi contoh sikit kat sini kan. Untuk pengetahuan kamu, kamu pun tak didedahkan lagi. Didedahkan lagi kan. Lepas ni cikgu nak masuk tingkatan 5. Ini yang cikgu tunjuk pada kamu ni sebagai persediaan sebelum kamu masuk tingkatan 5 Tadi cikgu ada sebut yang berkaitan dengan apa? Morfologi kan nak contoh. Ni morfologi. Tingkatan 4. Jadi sebelum cikgu tutup majlis ni, cikgu nak tunjuk kepada kamu bahagian morfologi yang kamu kena kuasai soalan nombor 1. Morfologi. Ni tingkatan 4-nya dia bentuk soalan tu demikian kat bawah ni. Ini soalan dia. Beri kata dasar pada perbuatan yang berkaitan berkait dan bina satu ayat dan sendiri. Jadi pada dasarnya kamu beri kata dasar. Kita mengelakkan elak, mengulangi ulang, kesilapan, kata dasar silap, mengambil, ambil. Jadi kamu kena bina
at least kamu ambil 4. 4. Ambil 4, dapat makan penuh. Ya, kadang-kadang 3 tapi biasanya 3 lah. Jadi dapat makan penuh. Contoh macam ni. Elak. Okey. Kemalangan kita itu dapat seelak. Setelah dibantu oleh rakan, dapat elak. Tapi kalau katakan kamu tak belajar ayat aktif, ayat pasif, jadi macam mana bina ayat? Tapi kalau kamu belajar berguna ayat pasif, saya katakan kena beli utama. Ya, boleh kamu guna ayat pasif. Kemalangan kita itu dapat saya elak. Dapat saya elak atau mampu saya elak setelah dibantu oleh rakan. Betul? Faham ya? Itu cikgu nak tunjuk jangan kamu terkejut pula tak apalah, kamu pun nak masuk tingkatan 4 mudah-mudahan nanti bila masuk tingkatan 4 kamu belajar dengan Cikgu Maslan. Kita akan teruskan dia punya silibus tingkatan 4 Jadi selamat pagi jaya, nanti kita akan sambung pada minggu depan. Cikgu fokus pada latih to be sebab cikgu masuk tingkatan 5 sekian, terima kasih. Terima kasih Terima kasih cikgu.